أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. لا حول حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله القائل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berurusan pada diri saya dan menyeru sekalian Jumaat yang hadir sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahawa dunia ini hanyalah pinjaman, manakala hidup akhirat ialah hidup yang sebenar-benarnya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khutbah pada hari ini mengambil tajuk Berteras Jenayah Perdagangan Manusia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, isu pemerdagangan manusia dipercayai telah bermula sejak ribuan tahun dahulu dalam bentuk perhambaan, pengabdian dan sebagainya. Kini amalan tersebut masih wujud dalam bentuk perhambaan, dalam bentuk yang moden menerusi aktiviti-aktiviti haram demi memperoleh hasil keuntungan yang lumayan. Ia merupakan satu perbuatan jenayah di bawah undang-undang negara yang melarang sebarang bentuk perhambaan dan buruh paksa menerusi perkara 6-1 dan 6-2 Perlembagaan Persekutuan. Manakala dalam konteks agama, perdagangan manusia disifatkan sebagai perbuatan zalim di luar batas-batas kemanusiaan dan peri kemanusiaan. Islam melarang perbuatan pemerdagangan manusia haram di sisi syarak serta terangkum sebagai satu perbuatan dosa-dosa yang besar. Seperti mana maksud sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya dalam sebuah hadis kursi firman Allah Taala, 3 golongan aku musuh, 3 golongan yang aku musuhi mereka di hari akhirat, dan siapa yang aku musuhinya nescaya aku kalahkannya. Yang pertama, laki-laki yang memberi bai'ah kepadaku, yakni taat untuk Allah, kemudian dia memungkirinya.
Yang kedua, laki-laki yang menjual orang yang merdeka, kemudian dia makan harganya. Dan laki-laki yang mengupah seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dan ianya melakukan tugasnya, kemudian dia tidak membayar upahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut laporan statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau MAPO sejak tahun 2015 sehingga Jun 2021, sebanyak 1,854 kes pemerdagangan dilaporkan dengan jumlah tangkapan seramai 2,732 orang bersalah. Lebih-lebih lagi Malaysia turut berada pada penarafan tahap 3. Satu kedudukan yang membimbangkan berdasarkan laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai pemerdagangan orang pada tahun 2021 dalam menangani isu pemerdagangan manusia. Selain itu, negara juga pernah dikejutkan dengan insiden yang berlaku di Wang Kelian yang terletak sempadan Perlis dan negeri Thailand, di mana sebanyak 139 buah kubur telah pun dijumpai yang korban mangsanya adalah warga asing yang diperdagangkan. Muslimin yang dirahmati Allah, pemerdagangan manusia bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui kaedah merekrut, mengangkut, memindah, memperoleh, mengekalkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi tujuan eksploitasi dengan menggunakan kekerasan, pemelarian, pemberdayaan atau penyalahgunaan kuasa. Manusia dijadikan sebagai komoditi untuk dijual beli bagi mendapatkan keuntungan secara haram dan dengan mangsa dipaksa untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti secara paksa dan tanpa kerelaan, di mana mangsa dilucutkan hak asasinya sebagai manusia biasa dan mereka kehilangan jaminan sama ada hak kepada nyawa, maruah dan keselamatan diri serta kebebasan untuk bergerak. Oleh itu, sebarang tindakan menyeksa, tidak berperi kemanusiaan atau menjatuhkan maruah pihak lain merupakan perbuatan yang amat dilarang oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan zalim dan memberikan ancaman kepada golongan yang melakukan kezaliman tersebut dengan azab yang berat nanti di hari akhirat. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Asy-Syura ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Maksudnya sesungguhnya dosa itu atas orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat siksaan yang sangat pedih nanti di hari akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam konteks hak asasi manusia, Malaysia sebagai sebuah negara anggota kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menerima paket pengisytiharan hak asasi manusia sejagat telah menyempuruntukkan hak-hak asasi dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu, antaranya menerusi artikel 4 yang menyatakan tiada seseorang pun boleh diperhambakan atau diperabdikan. Perhambaan dan dagangan hamba abdi hendak dilarang dalam apa jua bentuk sekalipun. Selain itu, golongan rentan yang mudah terdedah ialah kanak-kanak dan wanita yang perlu diberi keutamaan dan dilindungi kerana Malaysia merupakan juga anggota negara ahli kepada Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC dan Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita CEDAW, dan tidak lupa juga golongan pelarian dan pencari suaka politik di Malaysia, dan juga tidak ketinggalan ialah mereka yang tidak dapat pengiktirafan status bagi menghalang mereka daripada mendapat perlindungan perundangan serta bekerja dan menetap secara sah di Malaysia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, usaha kerajaan untuk mengekang jenayah pemerdagangan orang dan penyelundupan migran telah dijamin dengan adanya Akta Anti Perdagangan Orang
dan Anti Penyeludupan Migran tahun 2007, serta penubuhan MAPO untuk mengekang jenayah pemerdagangan manusia di Malaysia. Di samping itu, peranan masyarakat sivil dan komuniti juga sangat penting dalam usaha membasmi jenayah pemerdagangan orang, antaranya melalui jalinan kerjasama bersama pihak-pihak berkepentingan atau badan-badan bukan kerajaan. Dalam perspektif agama, kedatangan Islam telah menitik beratkan aspek hak asasi manusia dengan beri layanan sama rata sama manusia. Islam memerintahkan umatnya supaya memberi layanan yang baik kepada hamba-hamba mereka, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga terdekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Selain itu, memelihara hak yang digariskan oleh Islam di bawah maqasid asy-syariah turut dipraktikkan dalam urus tadbir negara demi menjamin kemaslahatan kepada manusia. Antaranya hak menjaga agama, hak menjaga nyawa, hak menjaga akal, menjaga harta benda, dan juga hak menjaga maruah. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, mimbar ini memberi peringatan kepada semua yang hadir pada hari ini, supaya kita bersama-sama memainkan peranan untuk menentang sebarang bentuk kezaliman dan pertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada pada penciptaannya, kehidupannya, bahkan kepada makan minumnya. Firman Allah Ta'ala, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Maksudnya, dan sesungguhnya kami memuliakan anak-anak Adam, dan kami, yakni Allah, mengangkut mereka di daratan, menempatkan mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki-rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain dengan beberapa kelebihan. Maka marilah sama-sama kita berusaha mengembeling tenaga memelihara ahli keluarga kita, khususnya wanita-wanita, anak-anak gadis kita, kanak-kanak, supaya tidak menjadi mangsa kepada perdagangan manusia yang tidak peduli soal halal haram, dosa pahala, bahkan tindakan-tindakan melampau dan zalim, sehingga mencetuskan suasana tidak tenteram, tidak aman dalam masyarakat dan negara. Semoga Allah Ta'ala melihara keluarga kita semua dan menjadikan kita sebagai penolong-penolong kepada agama Allah dalam usaha kita membenteras perdagangan manusia di negara kita, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu Hamidum Majid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad an-Nabil Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu hari, Abu Zar bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang takwa pada Allah. Wahai Amirul Mukminin, apakah makna takwa kepada Allah? Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Bertanya pada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, biasakah kamu berjalan dalam kawasan yang penuh dengan duri-duri? Lalu kata Ubay, pernah wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bertanya, bagaimana keadaan kamu berjalan dalam kawasan yang penuh dengan duri-duri? Lalu kata Ubay bin Ka'ab, tentulah aku berhati-hati sewaktu meletakkan kaki
berhati-hati sewaktu mengangkatkan kaki. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, itulah takwa. Takwa maksudnya berhati-hati dalam semua tindakan yang kita buat. Pertuturan, percakapan kita, tindakan seharian kita, bahkan i'tiqad, keyakinan kita, supaya tidak bercanggah dengan apa yang digaris pandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati itulah takwa pada Allah. Bimbang kalau kita buat sesuatu yang dilarang dan berdosa dengan Allah. Bimbang kata-kata kita menyebabkan kita berdosa dengan Allah. Bimbang kalau perbuatan kita termasuk perbuatan yang menyebabkan kita berdosa dengan Allah. Kebimbangan itulah menyebabkan kita berhati-hati, dan itulah makna takwa kepada Allah dalam kehidupan Muslim. Dan marilah juga pada hari yang mulia ini, kita membanyakkan ucapan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada suatu perintah Allah dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala menyuruh kita melakukannya, sedangkan Allah Ta'ala menyebut bahawa dia, Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Adapun perintah lain, perintah secara direct, perintah secara langsung, umpama perintah sembahyang, aqimus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf, suruhlah sembahyang, dirikan sembahyang, keluarkan zakat, suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Tetapi bila Allah Ta'ala perintahkan kita berselawat, Allah Ta'ala mendahulukan dengan kalimah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Barulah datang perintah, wahai orang yang beriman, perbanyakkanlah ucapan selawat dan salam kepada baginda SAW. Tanpa Nabi kita tak kenal Allah. Tanpa Nabi kita tak tahu tujuan hidup. Tanpa Nabi kita tak tahu halal haram, dosa pahala. Bahkan tanpa Nabi kita tak tahu mana apakah tujuan Allah ciptakan kita. Sangat besar rahmat Allah. Satu-satunya manusia yang semua orang mencari-carinya, memohon pertolongannya, bantuannya di hari akhirat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kan itu marilah kita membanyakkan ucapan selawat dan salam kepada baginda. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi di hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa rada'na ma'hum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azilna rahmata wal barakah wal hidayah was salamah was sakinah was sihat wad daimah ala malikina Akbar dari yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa fakhamatir rais al-a'la, tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah. Waj'alhum mahazil balad sa'ir biladil muslimin aminatan mutmainnah innaka raufur rahim. Allahumma dfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassatan wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jadilah kami daripada sifat yang terkeji, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebahagian daripada mereka yang mendapat rahmat ke-19 nanti, ya Allah, dan pengampunan-Mu dunia dan di hari akhirat. Kurniakanlah pada kami, keturunan kami dan orang yang istiqamah mendirikan sembahyang secara berjamaah, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji dan mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai, ya Allah. Sesungguhnya hanya kepadamu jualah yang kami menghadu dan kepadamu lah, ya Allah, kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.